Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua peserta webinar pengembangan pertanian kebangsaan pada tahun 2021. Petang ini adalah giliran saya untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk pembangunan industri asas tani. Untuk makluman peserta semua, kandungan pembentangan ini lebih kepada menceritakan program dan aktiviti di bawah jabatan program dan aktiviti industri asas tani di bawah Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia. Dan ini disampaikan sebagai pendedahan dan panduan kepada semua ejen pengembangan khususnya dalam kerja-kerja pengembangan yang dijalankan di lapangan. Skop pembentangan kertas kerja pada petang ini ialah next. Seperti yang tertera, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cerita sedikit latar belakang kaitan dengan industri ini. Terusnya evolusi perkembangan program pembangunan industri asas tani. Lepas itu saya akan cerita dari segi pencapaian program ini sepanjang dari awal sehingga kini. Terusnya isu dan cabaran, way forward, dan yang penting juga adalah kita akan melihat bagaimana perancangan strategi yang akan dibuat pada tahun ataupun sepanjang rancangan Malaysia ke-12 ya. Akhir sekali rumusan. Teruskan. Pertamanya kita perlu tahu dari segi tarifan industri asas tani ini yang merupakan aktiviti dan proses yang memberi nilai tambah hasil pertanian melalui prosesan bahan makanan dan juga bahan bukan makanan. Makanan ini seperti yang kita tahu yang kita makan setiap hari lah. Tapi kalau bukan makanan tentunya kerap tangan, kerap tani dan sebagainya. Dan saya akan pergi lebih cepat sikit sebab slide ini agak banyak dan saya cuba habiskan dalam tempo yang ditetapkan. Okay, next slide. Ini merupakan evolusi tuan-tuan dan puan-puan. Kita melihat program industri aktiviti asas tani ini dah bermula sejak 1968. Dia bermula dengan pembangunan ekonomi rumah tangga. Dan tumpuan pada masa itu adalah wanita di luar bandar. Seterusnya pada rancangan Malaysia ke-6 dibentukkan kepada program pembangunan keluarga tani. Semasa rancangan Malaysia ke-6 ini tumpuan adalah pembangunan keluarga tani. Dan sehinggalah kalau kita tengok rentetan dia RMK ke-7 program pembangunan industri hiliran berasaskan pertanian, namanya berubah sedikit dengan skop ditambah baik kepada pembangunan usahawan kecil, pembangunan produk, pembungkusan, pembangunan industri berasaskan pertanian.
Begitu juga pada rancangan Malaysia ke-8, program masih diteruskan di program pembangunan industri hiliran dan tumpuan kepada peningkatan kualiti pengeluaran dan juga pengurusan bisnes. Dan seterusnya rancangan Malaysia ke-9 bertukar nama program pembangunan usahawan industri asas tani nasional. Dan pada masa ini tumpuan penambahbaikan kepada peningkatan modal insan dalam bentuk latihan, kursus dan sebagainya. Melihat juga dari segi peningkatan produktiviti pengeluaran setiap projek yang diusahakan oleh usahawan kita. Dalam rancangan Malaysia ke-10, kita berubah sedikit dari segi nama, iaitu program pembangunan industri asas tani. Dan tumpuan pada masa ini masih meneruskan aktiviti sedia ada dengan pertambahan satu lagi program, iaitu aktiviti agropelancongan yang sebahagian besarnya dia ada jaringan dari segi rantaian aktiviti di sepanjang rantaian pengeluaran, di mana kita padankan aktiviti ataupun industri di peringkat kampung dengan kehadiran pengunjung-pengunjung di bawah agropelancongan. Dan seterusnya yang terbaru yang baru kita tinggalkan adalah rancangan Malaysia ke-11, dan pada masa ini kita masih teruskan program ini, itu program pembangunan industri asas tani, dan tumpuannya adalah aktiviti pemprosesan berasaskan pertanian dan kepelbagaian produk. Dan dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, di sinilah juga bermulanya bantuan-bantuan ataupun insentif yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, dahulunya dikenali Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, yang menyediakan geran-geran padanan seperti High Impact Project, COP dan sebagainya. Dan di sini juga kita dalam menitik beratkan dari segi elemen persijilan kualiti yang menggambarkan kualiti produk seperti persijilan halal, mesti, GMP dan SSCP. Okay, next. Ini cuma saya tunjukkan antara beberapa gambar yang menggambarkan evolusi program industri asas tani sejak dahulu. Ini 1990-an. Ada hasil jahitan, kerap tangan, kemudian ternakan. Tumpuan pada masa itu adalah aktiviti itu semua, termasuk juga penanaman sayur-sayuran di keliling rumah. Okay, next. Dan antara produk yang dihasilkan pada masa itu adalah seperti yang dalam gambar ini, rempeh, kita tengok tempe, keripik pisang. Jadi segi persembahan produk itu masih di tahap yang tradisional. Okay, next. Dan kini tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok evolusi berlalu, zaman masa berlalu, dan ini hasil produk-produk industri asas tani yang dihasilkan oleh usahawan kita pada masa kini. Kita tengok gambar ini, antara gambar-gambar dan produk ini dah pun mendapat tempat untuk pasaran antarabangsa dan sebagainya. Ini antara produk yang satu masa dulu kita kumpul seramai lebih kurang 100 usahawan terbaik seluruh negeri di semenanjung Malaysia untuk kita finalize produk-produk yang punya potensi untuk kita pasarkan ke luar negara. Okay, next. Okay, dalam rancangan Malaysia ke-11, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 6 program utama yang dijalankan di bawah Jabatan Pertanian, dan ini juga sebenarnya selari dengan program yang berada ataupun dicadangkan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Yang pertamanya kita tengok geran pemadanan High Impact Program SIP. Yang program ini dia melibatkan geran padanan 50% nisbah 50% dengan maksimum sehingga 200,000 geran kerjaan. Yang keduanya geran padanan
change upgrade produk CAP ini melibatkan bantuan grant 70-30%, di mana kerajaan akan menyediakan grant 70%, usahawan cuma tanggung dalam 30%. Dan ini masih berjalan. Seterusnya, program pembangunan pusat pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran 3P. Program ini sebenarnya disediakan untuk menaik taraf pusat-pusat pemprosesan di seluruh Malaysia yang sedia ada ke tahap kita jadikan sebagai pusat pemprosesan, pembungkusan dan juga pemasaran. Itu kita panggil singkatannya 3P. Program seterusnya adalah program agrokelansungan, dan pada masa ini tumpuan pada program ini adalah ada dua. Yang pertamanya untuk menaik taraf pusat-pusat pertanian di seluruh Malaysia yang mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pusat agrokelansungan, dan satu lagi pembangunan ataupun menaik taraf pusat agrokelansungan milik usahawan di seluruh negeri lah. Okey, seterusnya pembangunan modal insan. Sudah tentu semua orang faham, sedia maklum pembangunan modal insan ini adalah satu program khusus untuk meningkat kompetensi di kalangan usahawan, kursus banyak yang kita buat. Yang terakhir, yang keenam adalah program pembangunan produk ataupun program kawalan mutu. Ini melibatkan makmal kita, sehingga kita ada satu makmal di Serdang, dan saya akan cerita di punya fungsi selepas ini. Okey, next slide. Okey. Slide ini menunjukkan, memberi gambaran peruntukan yang diterima sepanjang rancangan Malaysia ke-11. Kalau kita tengok dari tahun 2016 sehingga tahun 2020, inilah taburan peruntukan yang kita terima, dan nampak gaya peruntukan bagi tujuan program ini dia menurun daripada 2016 meningkat sedikit pada 2017. Tetapi pada tahun 2020 kita cuma menerima dalam 1.5 juta. Dan ini juga dalam slide seterusnya yang kita akan highlight untuk memberi cadangan supaya pendekatan kalau kita memperkasakan industri ini, perkara-perkara ini kita perlu peralusi bersama dengan peringkat dasar di Kementerian Pertanian. Okey, next. Kalau kita tengok ini gambaran untuk bantuan di bawah Keran Perdana yang melibatkan SIP tadi dan KAP. Kita tengok untuk SIP ini dari segi peruntukan kita menerima peruntukan yang banyak pada tahun 2017. 2017 kita nampak sana dia hampir 300,000 dan hampir 1.9 juta. Berbanding dengan KAP kita terima dalam sekitar 200,000 pada tahun yang sama. Dan sekali lagi kita tengok tren peruntukan juga menurun daripada tahun ke tahun. Dan dalam kita punya cadangan way forward juga kita nak mencadangkan supaya peringkat dasar perlu melihat ini untuk membantu sebagai pemangkin perangsang kepada usahawan-usahawan kita untuk nak meningkatkan bukan sahaja dari segi pengeluaran tapi dari segi kualiti produk yang dihasilkan, dan akhirnya kita boleh pasar ke luar negara. Okey, ini yang saya kata nilai jualan. Untuk dari segi kelayakan pemohon juga telah dinyatakan untuk yang layak untuk SIP ini pendapatan nilai jualan mereka hendaklah melebihi RM300,000 setahun. Begitu juga dengan KAP, mereka ni yang layak adalah mereka yang berada di tahap 3 ke bawah, itu sekitar RM300,000 setahun jualannya, dan nilai grant maksimum adalah RM60,000. Okay, next slide. Ini program yang ketiga, itu program pembangunan pusat pemprosesan 3P tadi. Ini cuma kita nak tunjukkan program ini kita kementerian baru sahaja
salurkan peruntukan 3 tahun kebelakang ini bermula daripada 2018 sehingga 2020 kita lihat sehingga kini di seluruh Malaysia kita telah menaik tarafkan pusat program 3P ini ataupun pusat pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran seluruh negeri sebanyak 42 buah. Dan banyak mana yang kita boleh naik taraf pusat-pusat ini bergantung dengan peruntukan yang kita terima lah. Dan untuk makluman memang kita menghantar permohonan lebih kepada kementerian, tapi oleh kerana jabatan agensi memerlukan peruntukan yang sama, perlu diabdikan kepada jabatan agensi dan agensi di bawah MAPI ya. Okey, terus ya. Ini program yang keempat yang saya sebut tadi, program guru pelancongan. Cuma mungkin dalam atas slide ni kalau kita tengok ini dah bermula agak lama dan ini merupakan rekod sepanjang rancangan Malaysia ke-11. Setakat ini kita telah membangunkan sebanyak 26 pusat guru pelancongan yang melibatkan pusat jabatan dan juga usahawan di seluruh negeri dengan peruntukan sebanyak 4 juta dan sama dengan program lain. Banyak mana kita dapat bantu juga bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya dari segi peruntukan yang ada tu. Yang satu lagi kesesuaian permohonan pusat-pusat guru pelancongan yang bakal naik taraf daripada pemohon ataupun usahawan. Okay, next. Dari segi pembangunan modal insan, ini kalau kita tengok, kita tak mendapat peruntukan yang banyak di bawah program ini. Ini juga ada kaitan dengan berikutan dengan rasionalisasi pemusatan peruntukan latihan di bawah pembangunan modal insan ini. Kalau dahulunya jabatan agensi dia menerima peruntukan direct, tapi sejak 2016 dalam rancangan Malaysia ke-11 ni berlaku satu rasionalisasi di mana peruntukan untuk latihan ini dipusatkan di bawah NATC ataupun pusat latihan kemahiran nasional di bawah kementerian. Jadi kita harapkan ini juga kita melihat pada masa akan datang, kita melihat semula situasi ini supaya kita dapat melaksanakan lebih banyak kursus-kursus ataupun latihan yang berkaitan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, cuma dalam slide ini saya nak tunjukkan pusat bimbingan usahawan di seluruh negeri di Semenanjung. Dan pusat-pusat bimbingan usahawan ini dahulunya kita jalankan kursus, bolehlah kita kata kursus jangka panjang selama 8 bulan di pusat ini untuk melahirkan usahawan yang apabila mereka graduate daripada pusat-pusat ini, mereka akan menjadi usahawan yang berjaya menjalankan perniagaan masing-masing berdasarkan pos yang diikuti lah. Dan program setiap PBU ini juga berbeza. Kita tengok di Kedah, pusat PBU Teluk Cemai ini, kita tumpukan pada buah-buahan, proses hasilan buah-buahan. Kemudian di PBU Manu Perak hanya hasilan kelapa. Begitu juga di Melo, tumpuan dia pada snack dan makanan ringan. Di PBU Ajil Terengganu hasilan buah-buahan. PBU Pago yang agak besar juga PBU ini kawasan YB Perdana Menteri kita, tumpuan adalah hasilan sejuk pokok, proses sejuk pokok. Dan yang paling dapat di Serdang Selangor ini dulunya sejuk pokok dan berkering. Namun demikian pada masa ini dia tergendala sebentar sebab kita sedang menunggu bangunan yang baru di PBU Serdang ini, dan insyaAllah selepas selesai kita harap dalam tahun ini kita dapat bangunan itu dan bolehlah kita beroperasi, menjalankan operasi di PBU Serdang ini. Dan ini antara PBU yang saya nampak besar
dan kita boleh memanfaatkannya, usahawan berpandu memanfaatkan di seluruh Malaysia. Okey, seterusnya. Okey, ini program yang kelima di bawah rancangan Malaysia ke-11 ya, iaitu pembangunan produk dan juga kawalan kualiti produk. Pembangunan produk ini tujuan utama dia untuk kita nak, antara lain adalah untuk mendapatkan standard resepi bagi satu-satu model khusus lah. Dan di sini berlaku, kenapa penting di sini, kita nak buat penyesuaian teknologi daripada pelbagai sumber, seperti daripada agensi MARDI misal kata, Institut Pengajian Tinggi, daripada NGO kalau ada, daripada rakan strategik daripada swasta, apa-apa juga teknologi yang kita terima dan kita jalan dan sesuaikan di bawah program ini. Yang keduanya, kita menambah baik kualiti produk. Sedia ada usahawan memberi sampel produk dan kita nak tambah baik produk sedia ada tu dengan pendekatan ataupun kos yang minimal lah. Okey, di bawah kawalan kualiti produk pula, ini melibatkan makmal lah. Ini penting. Tadi kita ada satu makmal dan walaupun satu, kita nampak dari segi kapasitinya tak mencukupi ya, dan kita merancang untuk nak menambah, bukan sahaja menambah dari segi kapasiti, kita nak menambah dari segi operator ataupun pegawai-pegawai yang kompeten di bawah program ini untuk nak menjalankan, terutama dari segi analisis makmal. Buat masa ini Jabatan Pertanian hanya menjalankan analisis produk daripada yang diterima daripada usahawan seluruh Malaysia secara percuma, dan dengan keadaan ataupun kekangan kemudahan dan juga kaki tangan di tempat ini sudah tentunya kapasiti untuk menjalankan program ini terhadap, dan kita beri tumpuan ini pada masakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Okey, dan yang satu yang saya nak kongsi di sini, outcome ataupun hasil apa yang dihasilkan di bawah makna antara lain adalah analisis proximate dari segi nutrisi pemakanan. Jadi kalau usahawan di luar sana biasanya kan dia kena bayar kan di swasta, dan kalau dengan Jabatan Pertanian buat masa ini masih lagi secara percuma, tapi ialah upayaan dia terhad. Kemudian menganalisis dari segi mikrobiologi, pH, kemasinan, dan di bawah program itu kita buat ujian sensori bagi produk-produk usahawan untuk nak bagi dia penerapan kualiti bintang. Okay, next. Okay, yang ini sebenarnya tunjukkan dari segi pencapaian. Ini yang refleks daripada aktiviti yang saya sebut tadi di bawah program pembangunan produk dan kawalan mutu. Kalau kita tengok masih sedikit, hanya 73 bilangan produk yang disesuaikan ditambah nilai. 73 pada pandangan saya ini masih sedikit. Begitu juga dengan bilangan kawalan mutu produk tadi, sehingga ini hanya dalam 21.293, dan kalau kita mengambil kira keperluan usahawan seluruh Malaysia, ini nilai ataupun angkanya rendah lah. Dan saya dah terangkan tadi dari segi kekangan, dari segi kapasiti makmal itu sendiri, dan juga keupayaan pegawai-pegawai ataupun kaki tangan yang mengendali. Jadi untuk masa akan datang, rancangan Malaysia ke-12 ini perlu kita sama-sama tengok dan tambah baik kan. Okey, terusnya. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan ini, sekarang ni saya nak bercakap dari segi data. Ini data pencapaian, mungkin ini menjadi satu ukuran juga kita melihat secara keseluruhannya.
Ini data tahun 2020. Jumlah usahawan di bawah Jabatan Pertanian yang berdaftar adalah seramai 8.918 orang. Namun demikian, setelah kita buat analisa, kita dapati hanya 6.042 orang sahaja yang usahawan itu yang berhasil. Dan kalau kita tengok graf ini, bar warna biru itu menunjukkan nilai jualan sepanjang mengikut tahun, dan yang lain merah itu menunjukkan bilangan usahawan yang berhasil. Dan kalau kita tengok dari segi nilai itu dia meningkat dari tahun ke tahun, dan peningkatan yang ketara adalah pada tahun 2019, di mana nilai jualan terkumpul sebanyak 1.24 bilion. Namun demikian pada tahun 2020 dia menurun kepada 1.015 bilion. Ini ada kaitan dengan suasana pandemik COVID-19 dengan sekatan banyak, saya rasa umum paham dan mengetahui situasi ini. Itulah sebab dari segi nilai jualan itu dia menurun. Walau bagaimanapun kalau kita melihat dari segi bilangan usahawan bermula daripada 7.178, kemudian dia menurun, agak ketara penurunan ini. Ini adalah dipengaruhi ada beberapa faktor, dan salah satunya adalah kita adalah Jabatan Pertanian dari masa ke semasa menjalankan proses pemutihan. Kalau kita tengok yang berdaftar itu lebih kan, tapi belum tentu yang berdaftar itu dia menjalankan perniagaan itu. Itu sebabnya real data akan datang kita akan setakat ini angkanya 6.424 lah. Okay, next. Ini adalah taburan demografi usahawan kita mengikut jantina, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok untuk program industri asas tani ini, golongan wanita ini yang mendominasi 75%. Hanya lelaki hanya 25%. Jadi bila kita bercakap keusahawan IT ini dia sinonim dengan wanita. Namun dalam database ini kita dapati lelaki pun ada dalam 25% ya, dan yang selebihnya lain-lain kumpulan yang melibatkan persatuan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok dari segi taburan itu perempuan hampir 5.000, lelaki dalam 1.000 lebih. Okay, next. Okay, ringkasan usahawan mengikut tahap. Kalau kita buat analisa di mana tahap usahawan kita bahagikan mereka kepada tahap by tahap dengan pengukuran tertentu. Contohnya tahap 1 adalah nilai jualan di bawah 50.000, tahap 2 antara jualan dia antara 50 ke 100.000 setahun. Tahap 3 100.000 ke 300.000, tahap 4 300.000 ke 5 juta, dan seterusnya tahap 5 ini 15 juta, 5 juta dan sehingga ke 15 juta. Tahap 6 yang melebihi 15 juta hingga 50 juta jualan tahunan. Dan kalau kita tengok dari segi rekod ni, tahap 1 mendominasi. Jadi ini kita akan bagi tumpuan program pada rancangan Malaysia ke-12. Hanya seorang yang berada di jutawan yang melebihi 15 juta ringgit nilai jualan. Ada 4 orang yang melebihi jualannya melebihi 5 juta, antara 5 juta ke 15. Pun dah membanggakan kita lah. Jadi pada rancangan Malaysia ke-12 ini, kita perlu melihat bersama situasi ini. Pendekatan kita kena betul-betul teliti, terancang, di mana dari segi pendekatan pengembangan mestilah melihat dari segi tahap kita akan bahagikan mereka ini pendekatannya, treatment pada mereka ini adalah berdasarkan tahap. Dan kita tengok dari segi peratusan itu tahap 1 mendominasi 75%. Ini menjadi cabaran kita. Jadi saya haraplah mungkin dalam plan strategik pengembangan kita perlu melihat semua perkara ini. Mungkin yang tahap 3 dan ke atas pendekatannya lain dan seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, ini kita nak
saya nak tunjukkan tahap usahawan itu mengikut negeri. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh tengok. Tahap 1 masih lagi mendominasi warna hijau ni, di mana kalau kita tengok bilangan yang paling ramai usahawan ini di Johor. Dan tahap 1 ini banyak, tahap 2 yang warna orange, tahap 2 yang kedua, dan diikuti dengan tahap-tahap yang lain. Nak beritahu taburan tahap mengikut negeri. Usahawan paling ramai di Johor, diikuti dengan negeri Terengganu, Pahang, Perak, dan seterusnya. Okay, next. Dari segi persijilan pula, usahawan mengikut negeri kita masih rendah, dan ini menjadi cabaran kita semua ejen-ejen pengabangan seluruh Malaysia. Persijilan ini penting, sehingga kini ini analisa yang kita buat masih peratusannya masih rendah. Yang dapat mesti sekitar 468 orang, halal 452, GMP 13, SCCP 5. Jadi ini juga kita nak bagi tumpuan yang jelas, dan ini tentunya melibatkan pihak lain, termasuk dari segi halal development sendiri, dari segi JAKIM dan sebagainya. Ini memerlukan kolaborasi. Jadi insyaAllah kita akan atur program ini di bawah kerjasama strategik dengan kementerian yang lain. Okey, terusnya. Okey, ini apa yang saya nak tunjukkan sini, tuan-tuan dan puan-puan. Realiti dia, bila kita bercakap produk hasil industri asas tani, yang kita perlu tahu, kalau kita rujuk, kebanyakan majoriti produk yang kita hasilkan, kita bergantung ataupun menggunakan sebuah makanan tanaman daripada yang kita import, terutamanya tepung. Kita tengok sumber tempatan hanya sedikit saja. Kita tengok di bawah kolom makanan sumber tanaman import ni, 4,542 berbanding dengan tempatan 100,360, dan diikuti yang lain-lain. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, ini juga perlu kita tengok bersama, supaya nanti program ataupun perancangan untuk aktiviti industri asas tani akan datang, bermula dengan RMK 12 ni, kita nak beri tumpuan kepada, kita nak synchronize aktiviti huluan dan juga hiliran. Maknanya kita ada tumpuan tanaman sebagaimana yang disebut oleh Datuk Ketua Pengarah dalam ucapan beliau pada pagi ini. Kita ada fokus tanaman untuk tujuan pengeluaran tempatan dan juga untuk tujuan program pengeksportan. Jadi sudah tentunya aktiviti yang dilaksanakan di bawah program industri asas tani hendaklah menyokong program huluan tersebut, dan ini kita akan memberi tumpuan bersama. Okey. Slide ini adalah gambaran daripada apa yang saya sebut tadi. Kita tengok sumber import ini masih mendominasi. Kita kebergantungan usahawan kita kepada produk asas bahan mentah daripada import ini masih tinggi. Ini kita akan kena lihat bersama. Dan dalam program ini sudah tentunya kita perlu memikirkan beberapa idea kreatif. Bagaimana kita nak menggalakkan usahawan kita lebih kreatif melihat potensi sumber-sumber sedia ada dalam negara. So antara perancangan yang kita nak buat, kita mungkin boleh wujudkan dari segi hadiah inovasi, inovatif insentif tertentu pada usahawan-usahawan yang boleh mencipta produk baru menggunakan sumber ataupun bahan asas daripada tempatannya. Okey, seterusnya. Ini gambaran dia kan. Saya rasa saya dah sebut tadi ni. Kita tengok yang paling panjang tu adalah mewakili makanan sumber yang kita import. Okey, next.
Oke, ini graf ini menunjukkan bilangan usahawan berhasil dan juga nilai jualan mereka pada tahun 2020 Jadi kalau kita tengok bar tu ada dua color biru dan orange tu, dia menunjukkan bilangan usahawan yang berhasil. Sementara garis biru ni menunjukkan nilai. Dan kalau kita tengok secara keseluruhan dalam semenanjung Malaysia ni, usahawan yang paling ramai adalah di negeri Johor. Sama ada yang berdaftar ataupun yang berhasil, sekitar 1,700 orang. Dan dia juga adalah merupakan sumber lembah kepada pengeluaran industri asas tani di Malaysia. Kita boleh katalah di Johor. Dan kalau kita perincikan lagi, banyak ini datang daripada daerah Batu Pahat, Johor. Tetapi kalau kita tengok dari segi nilai pengeluaran, nilai dia hampir sama nilai pengeluaran dengan negeri Selangor. Walaupun negeri Selangor ini bilangan usahawan dia sedikit. Jadi ini juga memberi gambaran kepada kita bahawa usahawan di Selangor ini boleh jadi pendapatan per individu lebih tinggi. Ataupun ada satu individu yang terlalu kaya berbanding dengan orang lain. Itu gambaran dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh melihat data ini bagi tujuan perancangan di semua negeri Tengok kedudukan negeri masing-masing dan bolehlah kita bincang bersama mengorak langkah bagaimana untuk kita mengimbangi mengatasi isu-isu yang berbagai. Okey, seterusnya. Okey, selesai dari segi RMK 11. Sekarang ni saya beralih pada sebenarnya apa yang kita hadapi apa yang kita hadapi dalam mendepani program pembangunan industri asas tani sepanjang masa lepas. Dan ini antara lain isu dan cabaran. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok yang pertamanya bagaimana saya sebut tadi, kebergantungan kita pada bahan mentah import masih tinggi, lebih 70%. Ini for sure, kita perlu melihat bersama ni. Kemudian yang keduanya, kurang kerjasama usahawan dalam permohonan anggaran pemadanan ini. Ini mungkin disebabkan kita nak buat promosi untuk insentif ini sebagaimana program promosi yang dibuat di bawah program untuk menarik minat orang di bawah program Agropreneur Muda. Jadi biar usahawan seluruh Malaysia ini dapat mendapat maklumat yang jelas, meliputilah dia punya cakupan promosi itu lebih. Dan seterusnya fasiliti pusat pemprosesan etik perlu dinaik taraf. Ini saya dah bercerita di bawah 3P tadi. Memang ini kita akui banyak pusat, saya tak sempat masukkan slide itu, pusat seluruh Malaysia yang ada dan mempunyai potensi untuk kita naik taraf. Dan ini memerlukan peruntukan. Okey, seterusnya kurang modal untuk naik taraf premis mengikut standard pemprosesan makanan. Ini dimaksudkan ialah dari masa ke masa peredaran zaman. Tuntutan dari segi kualiti produk terutama bagi tujuan untuk pasaran keluar negara ini makin meningkat. Jadi usahawan kita dia tak boleh memenuhi kehendak atau keperluan piawaian tersebut. Jadi ini juga memerlukan satu pemerhatian di peringkat kerajaan bagaimana kita nak bekerjasama dengan usahawan itu untuk mengimbangi kos dari segi insentif dan juga modal yang ada dengan usahawan. Okey, garis panduan pembangunan usahawan tidak dikemas kini. Ini dalam tumpuan kita pada masa akan datang. Kita akan tengok balik, buat postmortem terhadap perkara atau program aktiviti yang telah dilaksanakan. Kita berharap dengan tindakan itu kita boleh menghasilkan satu garis panduan yang jelas sebagai panduan kepada semua ejen pengembangan. Dan yang seterusnya, kajian impak ke atas pembangunan usahawan tidak dilaksanakan. Ini penting. Dan dalam hal ini, dalam mesyuarat technical working group dengan pihak MARDI, kita ada salah satu persetujuan kita adalah mohon pihak MARDI untuk bantu kita menjalankan kajian
impak atas pembangunan usahawan industri asas tadi ini lah. Dan terima kasih kepada pihak MADI ya. Dan kita mempunyai hubungan yang baik dengan MADI, bukan saja MADI, juga jabatan agensi lain ya. Dan saya nak ucapkan terima kasih pada kita semua pihak. Kurang kesedaran terhadap peluang dan faedah persijilan. Dari sini saya ada bercerita tadi dari segi kepentingan persijilan. Sebab akhirnya persijilan kualiti itu menjadi satu penanda arah sama ada produk itu boleh pergi jauh atau tidak, terutamanya untuk pasaran luar negara. Dan juga kalau dalam negara pun hypermarket kan, hypermarket yang terpilih ini dia melihat produk-produk yang berkualiti ini. Okay, next. Masih lagi isu dan cabaran di bawah program pembangunan usahawan industri asas tani, kurang penerapan teknologi terkini. Dari segi kaedah pemrosesan betul menjejaskan kualiti dan sebagainya. Ini kita akui dan saya berharap di bawah rancangan Malaysia Pasal ke-12 ini kita dah atur beberapa program termasuk kerjasama strategik dengan semua pihak. Bukan sahaja di kalangan jabatan agensi, dia juga cross jabatan kementerian lain, tapi yang penting juga dengan pihak swasta yang mempunyai teknologi. Jadi kita nak adakan kerjasama dengan mereka ni dan kita wujudkan satu apa yang dipanggil program participatory observation. Teknologi melibatkan manfaat bersama, kolaborasi antara pihak swasta dan juga jabatan. Ini dah berlaku di bawah tanaman kita dah buat ya. Dan seterusnya pemasaran produk melalui pemborong yang tidak mengutamakan persijilan. Ini senario yang berlaku. Jadi kita nak kita nak pastikan usahawan-usahawan kita ni supaya mereka lebih sensitif dari segi kualiti keselamatan. Dan saya dah sebut tadi ukuran dia sijil yang dikeluarkan. Mesti makanan selamat tanggungjawab industri, mesti halal dan sebagainya. Usahawan berumur ini kita akui dalam analisa kita. Usahawan kita tengok ni, mereka ni ada di kalangan mereka ni kita panggil usahawan tradisional. Jadi segi kepekaan dari segi teknologi baru ni kurang. Ini menjadi satu cabaran juga lah. Dan inilah yang kita harus tengok bersama dan kita akan atur strategi macam mana untuk mengatasi isu-isu yang sedemikian. Seterusnya pengeluaran tidak memenuhi kehendak pasaran, kos operasi tinggi. Ini tak kira sama ada di bawah IT ataupun tanaman, produk tanaman fresh, segar, itulah yang diakui. Maknanya dia ada kaitan dengan produk huluan dan juga hiliran. Kalau dah kita beli pisang dengan harga tinggi, sudah tentunya mereka proses produk tersebut untuk produk akhir juga akan memberi implikasi kepada peningkatan kos. Dan yang seterusnya produk sukar tembus di pasaran hypermarket tidak penuhi syarat dan harga yang tidak kompetitif. Ini saya dah cerita tadi. Ini umum paham situasinya. Okey, next. Okey, masih lagi dengan isu cuma berkaitan dengan data usahawan. So mengikut analisa kita ini antara temuan yang kita perlu tambah baik, sistem maklumat sedia ada perlu ditambah baik. Ini mana-mana forum yang kita ada mesyuarat dengan pihak Majlis Penasihat Pertanian Negara Baru ini antara perkara yang di-highlight, di mana kita perlu ada satu dashboard tanaman yang mengintegrasi semua program aktiviti yang menjadi rujukan mudah kepada semua pihak pemain industri. Jadi kita tak terkecuali ini, kita akan melihat pertumbuhan di sini. Dan saya berkeyakinan dalam jabatan ini kita ada kekuatan sebab kita ada bahagian dan juga section dan unit yang bertanggungjawab dan expert dalam perkara ini. Tinggal lagi kita nak bincang sama bagaimana kita nak mengembalikan tenaga dan merealisasikan maklumat kita. Okey, data sedia tidak tersusun dengan baik. Ini ada kaitan dengan data itu juga. Dia ada penilaian output dan outcome ke atas data sedia ada. Ini nilai yang kita kena buat. Jadi saya berharap dengan pewujudan baru di bawah bagian perancangan strategik Jabatan Pertanian, kita dapat bekerjasama untuk melihat perkara-perkara ini. Kita nak buat penilaian yang lebih teliti
melihat potensi, kelemahan dan sebagainya di bawah section ekonomi yang baru. Kita ada sekian untuk makluman Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah menunjukkan satu section ekonomi baru di bawah Jabatan Pertanian yang khusus membantu kita melihat perkara-perkara bisnes ini. Okey, seterusnya mengambil masa yang lama untuk mengisi data dan dana. Itu yang kita akui. Di mana-mana pun akhirnya sama ada satu sistem baik atau tidak adalah satu sistem yang mesra pengguna. Kita akui itu, semua orang sedia maklum seluruh negeri. Okey, kriteria kategori produk tidak serta-merta untuk oleh data. Ini pun kita akan buat penyeragaman semula, melihat parameter-parameter dalam kita punya sistem di bawah database kita, bagaimana kita nak menjadikan dia lebih mesra dan semua orang jelas dan mudah faham dan akhirnya dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Okey, terus. Okey, masih isu dan cabaran di bawah program pembangunan modal insan ini. Okey, di bawah program ini antara perkara yang kita temui, modul khusus sedia ada lama dan tidak mengikut trend. Memang kita tengok dari sebabnya dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, salah satu yang kita nak pastikan supaya kursus yang diajar diberi kepada usahawan kita mestilah selari dengan matlamat besar jabatan dan kementerian. So kalau program kita fokus pada tanaman ini, katakanlah fokus pada tanaman durian misal kata, makna populasi juga mesti selari dengan itu. So akhirnya kita boleh ekspor durian segar, kita dapat ekspor durian minimally proses, dan juga kita boleh ekspor hasilan durian yang diproses. Minimally proses termasuk pulp dan juga paste durian. Itu contoh. Okey, kemudian akan model khusus produk berasaskan bahan mentah. Saya dah sebut tadi memang. Jadi kita akan buat adjustment balik. Bagaimana kita mencipta satu model khusus yang tally dengan keperluan semasa kita lah. Pelaksanaan kursus asas IAT. Okey, ini pun mungkin masih berlaku. Mana mungkin kebanyakan kursus itu tumpuan kepada program-program di yang kecil-kecil. Dan saya dah terangkan tadi, format latihan yang akan dibuat pada masa akan datang adalah mengikut bersasar, by tahap. Okey, fasiliti dan peralatan latihan yang kurang kondusif, saya dah terangkan tadi, ini juga melibatkan bahagian lain untuk melihat. Kita akan integrate, ada perbincangan untuk melihat keperluan ini. Okey, pengajar kurang mahir. Okey, dalam hal ini kita dapati ada yang mahir, ada yang masih kurang mahir, terutama pengajar-pengajar yang baru masuk dalam industri ini. So dalam hal ini kita akan beri tumpuan di bawah program kerjasama dengan institusi luar. Sebagai contoh, di universiti ini mereka mempunyai programnya dan peralatan. Bukan saja ilmu, peralatan, program aktiviti yang kita boleh manfaatkan bersama. Dan saya harap kita boleh merealisasikan hasrat ini di bawah kerjasama strategik dengan pihak luar. Kurang tenaga pengajar pakar dalam teknologi makanan. Ya, jadi pun sama. Peserta tidak mencabuti dalam perniagaan makanan setelah tamat kursus. Ini biasa berlaku. Jadi saya rasa akan datang apa yang kita perlu buat adalah pemilihan pada peserta tertentu. Bagaimana kita nak melihat mereka berdasarkan kecenderungan. Kita nak buat tapisan. Bukan lagi kita just habiskan buat kursus. Kita tak dapat impak yang lebih. Okey, next. Okey, pembangunan produk, saya rasa ini saya dah cerita tadi dari segi yang paling besar belakangan di sini bila bercakap soal makmal ini peruntukan. Jadi kita akan ada perbincangan berasingan dalam hal ini di bawah jabatan untuk kita nak upgrade
makmar bagi tujuan yang saya dah cerita tadi untuk meningkatkan polisi dan sebagainya. Begitu juga dari segi pengambilan. Ini peluang pada adik-adik di luar sana yang kita berluar-luarkan. Akan datang ini kita akan memberi keutamaan untuk pelantikan baru. Salah satu syaratnya kita nak mereka yang mempunyai kelulusan dalam bidangnya berkaitan ini. Jabatan masih kurang tenaga ataupun pegawai yang mempunyai ilmu yang berkaitan. Okey, next. Okey, apa yang kita nak buat selepas kita mendengar isu-isu dan sebagainya? Ini mungkin antara yang kita boleh rancang bersama. Memperkasakan 70% usahawan tahap 1 itu kita nak upgrade mereka. Dan pendapatan dia seperti yang saya sebut tadi secara bersasaran, memberi bantuan bimbingan pemantauan secara berkala. Ini kita akan tengok balik dari segi kita punya plan pengembangan strategi. Kita perlu melihat balik supaya kita dapat melihat perkara-perkara yang kita perlu perbaiki sepanjang rantaian pengeluaran yang memerlukan khidmat sokongan pengembangan kita. Model pusat pemprosesan dalam rancangan riset ke-12 ni kita dah mula membangun model pusat pemprosesan dan sedang berjalan. Yang pertamanya kita buat di Serjang dan dalam proses pembinaan menggalakkan pemasaran secara pemasaran alternatif ini di dagang. Ini dah menjadi satu kebiasaan sekarang ini dan orang dah praktis banyak. Dan kalau kita tengok dari segi nilai jualan pun memberancang. Dan saya yakin pada masa akan datang walaupun suasana isu COVID-19 pandemik ini masih dah berakhir, tren ataupun tradisi ini akan teruslah melaksanakan pemutihan data. Saya dah cerita tadi. Okey, platform pengumpulan pengisian data perlu disepadukan. Ini dashboard saya dah cerita tadi. Okey, seterusnya. Next. Okey, pembangunan dari segi pembangunan modal insan, mempertingkat pengetahuan, menambah fasiliti ini pun saya dah sebut tadi. Okey, next. Ini pun saya ada cerita di pembangunan produk kualiti. Okey, sedikit dari segi rancangan Malaysia ke-12. Saya nak sebut intisari dia. Tuan-tuan tengok slide ini. Ini adalah prospek industri tani makanan. Rekod dalam tahun 2011 hingga 2020. Kita tengok perbelanjaan isi rumah bagi makanan terproses pada tahun 2020 194 bilion, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita tengok nilai ekspor pada tahun yang sama 53.8 bilion. Apa yang memberi kita datanya, gambaran. Maknanya potensi sangat besar. Soalnya nak tanah. Jadi ini kita kena fikir bersama. Okey, next. Okey, perancangan strategik pembangunan IT RMK12 ada 3 teras. Kita nak tingkatkan pembayaran modal insan, memperkasakan pembangunan teknologi, model pemprosesan makanan dan juga bukan makanan. Tumpuan pada 2, makanan dan bukan makanan. Mengukuhkan rantaian pengeluaran produk, IT dan pendapatan usahawan. Okey, next. Ini ringkasannya ya. Okey, jadi di bawah program ini, di bawah teras 1 meningkat kepayaan modal insan, meningkatkan profesionalisme pegawai pengembangan, khususnya IT, meningkatkan penglibatan pengakalan belia. Penting. Macam saya sebut tadi, usahawan ni ada tradisional dah berusia, so kita nak lebih ramai lagi penglibatan belia. Dan saya tengok sejak akhir-akhir ini berlaku di bawah program Agro Muda yang melibatkan beliau berumur bawah 40 tahun, meningkat kemahiran usahawan dalam teknologi moden, kedua meningkatkan pengetahuan usahawan dalam kualiti dan keselamatan makanan. Ini semua kita akan buatlah. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pemasaran online. Ini pun dah berjalan. Kita berkolaborasi dengan kementerian lain, contohnya MDEC, MIDEC, semua dalam hal ini. Kita ada platform yang jelas untuk memperkasakan e-dagang, e-commerce, meningkat pengetahuan dan kemahiran
online, mengkaji semula dan membuat penambahbaikan modul kursus. Saya ada cerita tadi ya. Seterusnya. Di bawah teras yang kedua, memperkasakan pembangunan teknologi modern, pemprosesan makanan dan bukan makanan. Kita nak mempergiatkan penyesuaian teknologi, yang saya sebut tadi, memberi insentif inovatif produk berasas tanaman tempatan, saya dah sebut tadi. Of course, kita nak bagi kredit kepada mereka yang membantu untuk memperkasakan industri pertanian dengan menggunakan sumber-sumber dalam negara. Meningkat tahap pengamalan teknologi dan otomasi, ini juga pendigitalan rantaian pengeluaran produk, ini juga saya dah bagi tahu online dan sebagainya. Kemudian menjalankan program participatory observation teknologi bersama industri, saya dah sebut tadi. Meningkatkan perkhidmatan pengembangan dalam talian, sebagaimana yang kita buat pada hari ini, dan pada esok nanti. Kita akan berpeluang mendengar perkongsian salah seorang pegawai pertanian daerah kita yang mana beliau akan menceritakan bagaimana kerja-kerja pengembangan ini dibuat secara atas talian maya, memperluas amalan standard keselamatan makanan. Ini yang disebutkan persijilan. Next. Di bawah teras yang ketiga, mengukur rantaian pengeluaran produk IoT dan pendapatan usahawan. Pertama ni kita bangun produk IoT berasaskan tanaman utama berpotensi tinggi. Jadi kita beri tumpuan menjalankan kerjasama strategik dengan institusi, saya ada cerita dah, meningkatkan hasil produk IoT berorientasikan ekspor. Ini yang dia ada perhubungan dari segi persijilan dan sebagainya. Ini kita perlu, dan ini perlu pemerhatian yang teliti. Bagaimana kita melaksanakan satu strategi pendapatan supaya kita boleh kelaskan produk-produk kita ni mengikut segmen tertentu bagi tujuan pengeluaran ataupun keperluan dalam negara dan juga ekspor. Menaik terapan infrastruktur premis pemprosesan produk IoT, saya ada cerita, mempergiat program pengembangan dan meningkatkan pendapatan usahawan tahap. Ini pun saya ada cerita, mana tumpuan pengembangan kita berdasarkan tahap by tahap, memperkasakan program agro-pelancongan milik jabatan dan usahawan. Ini semua yang sebenarnya saya kata tadi, kekangan kita yang utama adalah sejauh mana kita dapat peruntukan. Dan kita anjurkan rakan-rakan kita di negeri, pegawai-pegawai kita di negeri, supaya lebih kreatif untuk melihat perkara ini, membuat hibahan promosi terhadap insentif di bawah kerjaan. Next. Cuma slide yang akhir, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak maklumkan bahawa sebenarnya program keusahawan ini memang diberi perhatian oleh kerajaan. Dan buktinya di bawah dasar keusahawan negara di KN 2020 ini dah disenaraikan. Memang ada perancangan bagi tujuan ini. Maknanya bukan direka mana-mana pihak, memang dia termaktub dalam perancangan negara. Next. Dan dia melibatkan beberapa teras. Dan bagi tujuan ini, bidang tumpuan yang ada kaitan dengan program kita pada petang ini, di bawah tumpuan di KN 2030 ini, pembiayaan keuangan, geran penyelidikan, latihan dan pembangunan kapasiti, infrastruktur, premis perniagaan, peralatan, teknologi, akses, perusahaan sosial, pengantarbangsaan. Jadi, boleh kata kita dah cover, kita dah cakupi. Jadi maknanya inilah manfaat yang akan dinikmati oleh usahawan-usahawan kita di luar sana lah, dan perlu disampaikan kepada mereka. Next. Saya rasa ini slide yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya boleh rumuskan, kita kena melihat semua perkara ini dari berbagai sudut. Dan yang pertamanya, sampai masa kita nak kluster IoT berasaskan, perlu kita buat satu perancangan strategi macam mana kita nak kelaskan makanan ini mengikut tumpuan. Untuk pasaran ekspor yang ini, untuk lokal yang ini, untuk high market ini. Dan sudah tentunya apabila kita melihat perkara ini, antara elemen yang kita kena tengok dari segi produk tu yang bernilai tinggi. Kalau kita nak ekspor dia bernilai tinggi. Selepas tu, apa elemen yang kita kena suntik bagi produk ini adalah yang melihat dari segi kualiti dan keselamatan makanan. Ini sangat penting. Ini menjadi syarat utama. Kalau dalam makanan proses, ini syarat utama. Dari segi persijilan,
terutama GMP, HACCP untuk kita ekspor. Jadi kalau itu proses, kalau tanaman segar mungkin jadi gambar bandingan persediaan market. Jadi ini penting yang menjadi ukuran kepada antarabangsa juga dari persediaan. Seterusnya pemasaran dan rangkaian global. Macam mana kita nak berkolaborasi melihat perkara ini. Dan di bawah bahagian di bawah jabatan pertanian kita dah melihat ini, kita melihat cukup jelas. Kita dah berkolaborasi dengan semua pihak industri apa yang kita buat di bawah tanaman. Apabila kita nak buat promosi di luar negara, kita dah berkolaborasi dengan Maida, kita dah berkolaborasi dengan Madrid. Kita kumpul semua pemain industri ini. Kita buat business matching. Jadi dengan cara ini kita dapat melihat dari segi keperluan di pasaran antarabangsa, dan pada masa yang sama juga kita mengetahui isu-isu yang berkaitan dari segi keperluan produk ini. Dan seterusnya, sebagaimana saya kata tadi, semua ini kita tak boleh capai kalaulah kita tak memikirkan dari segi pembangunan teknologi dan inovasi. Salah satu masalah apabila kita nak ekspor produk keluar dari segi, salah satu contoh, dari segi tahan produk itu. Jadi perlu suntikan modal, perlu grant, perlu bincang bersama dengan industri ini sebab mereka lebih mengetahui isu-isu yang terlibat dalam industri mereka. Jadi kerjaan mesti melihat dan menyambut perkara ini dari sudut yang positif. Kalau ini kita dapat lihat, kita dapat prolong tingkatkan shelf life, ini ketahanan produk itu. Begitu jual bagi ekspor, ini akan membolehkan kita mengekspor lebih banyak produk ke luar negara. Dan akhirnya, macam kata dalam konteks kita pada petang ini yang melibatkan sinonim dengan pengembangan kita, sistem penyampaian dan sokongan. Benda-benda itu kita jabatan agensi sebenarnya sebagai pemuda cara kepada industri ini untuk membolehkan industri berkembang dengan pesat dan maju. Saya rasa itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.